السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صدق الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila kita tidak duduk dalam zon bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya automatik kita telah duduk dalam zon tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu, beriman atau tidak beriman. Boleh jadi lemah iman ataupun kuat iman, ataupun kita kata kurang syukur ataupun syukur bertambah. Tapi kalau kita kata kurang syukur, maksudnya tak bersyukurlah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang perbuatan anak kita tu menunjukkan dia tidak berterima kasih kepada kita. Kita tengok dia, cara dia menjalani kehidupan dia menunjukkan cara dia tidak berterima kasih kepada kedua bapa dia. Satu orang ibu ayah, dia akan nampak benda ni. Suami akan nampak, apalah keadaan isteri aku ni ketika ini, seolah-olah dia tidak berterima kasih dengan suami. Suami juga kadang-kadang melakukan satu amal ataupun diam, dia tak buat apa-apa. Tapi dengan tak buat apa-apa ataupun melakukan sesuatu menunjukkan tidak berterima kasih suami kepada isteri. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak dalam amalan kita ataupun berapa banyak dalam kekurangan kita yang menunjukkan tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang tak berterima kasih kepada manusia. Ini bukan suami isteri, bukan anak ayah, tak berterima kasih kepada manusia. Ini salah satu tanda seorang hamba Allah tidak bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala kata, qalilan ma tashkurun, sedikitnya orang yang bersyukur. Maka dia yang memerlukan Allah SWT, marilah kita sama-sama tingkatkan kesyukuran. Buat usaha untuk tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Kerana syarat syukur ni adalah syarat menjadi hamba Allah. Tertinggal syukur, tuan-tuan, kalau tertinggal syukur di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tinggal satu ayat ni je, ayat kedua kan, tinggal je, ayat ni semua baca, dia terima tak sah tak solat tuan-tuan? Tak sah, tak sah solat. Maka dia memerlukan Allah SWT, sebagaimana kita punya perasaan tengok pekerja kita, kau ni tak bersyukur betul kerja dengan aku ni. Kalau kau kerja dengan bos lain, siap.
Sebagaimana kita kata, apalah seorang isteri ni tak melakukan satu amalan, taat menunjukkan tidak syukur. Kita tengok anak kita, kita tengok jiran kita, masyarakat kita, sama ada kita melihat amalan mereka tidak menunjukkan kesyukuran kepada Allah, maupun diri kita sendiri kita tadabbur macam mana pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Sebagaimana kita nampak kelemahan rakan-rakan, pasangan dan sebagainya, amalan ni tidak menunjukkan berterima kasih ataupun syukur pada kita. Maka kita koreksi, apakah amalan-amalan saya ini menunjukkan tanda syukur pada Allah maupun tidak bersyukur pada Allah. Apa yang datang kita katakan hada min fadli rabbi, ini daripada kurniaan Allah, alhamdulillah, naik pangkat, dapat kerja, pindah rumah baru, kan orang selalu buat. Duri kesyukuran, tahlil arwah. Betul, tunjukkan syukur kepada Allah. Jangan ada di celah-celah amalan tu, kahwin dan sebagainya, celah-celah tu bukan semata-mata syukur pada Allah, nak tunjuk-nunjuk untuk dapat kemahsyuran, buat di luar kemampuan. Tak. Macam tu juga apabila Allah Ta'ala kurniakan ujian, musibah, ini adalah daripada ujian dan musibah Allah. Allah SWT nak saya bersabar, tidak mengeluh, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Seseorang mula mengeluh kepada Allah, ini satu orang yang bukan menjadi hamba Allah yang sempurna. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi beritahu sekiranya seseorang itu tidak sempurna keyakinan dia tentang takdir baik dan buruk, maka bukan di kalangan kami, kata Nabi. Kan, maksud bukan di kalangan kami itu di kalangan orang yang sempurna imannya. Hanya saja dalam riwayat lagi Nabi beritahu orang yang boleh beriman, yakin dengan qada baik, qadar baik, qada dan qadar buruk, orang ini adalah tanda-tanda orang beriman. Orang seperti ini saja yang layak masuk syurga Allah. Kalau yang lemah-lemah tu kena lalu ujian-ujian yang lain lah. Maka dia yang memerlukan Allah Subhanahu Taala, sama-sama kita tingkatkan syukur dan membawa kepada seluruh perkara yang saya cakap tadi tu. Bawa kita create, kita nasihatkan pasangan kita bersyukur kepada pasangan, itu tanda syukur pada Allah. Anak berterima kasih, bersyukur kepada ibu bapa, itu tanda dia syukur pada Allah. Masyarakat bersyukur kepada pemerintah, bersyukur pada ketua, itu tanda terima kasih dia kepada Allah. Sebab pahala dosa Allah bagi, cuma laluan dia ketua, pasangan, anak-anak, masyarakat. Kalau duduk sorang-sorang tak apalah. Maka dia memerlukan Allah Subhanahu Taala, sama-sama kita tingkatkan syukur pada Allah. Dan umumnya manusia ni berada dalam keadaan nisyan, terlupa, tawaban, bertaubat, dan dalam keadaan nadiman, sentiasa menyesal. Terlupa, lakukan kesilapan dan bertaubat ni. Tersilap, terlupa, lakukan kesilapan, bertaubat. Ulang je. Sehingga apa? Sehingga Allah Ta'ala redha kepada kita. InsyaAllah ini kita masuk kata hikmah Imam Al-Haddad. Katanya, qala radhiyallahu anhu, ad-dunya tunadi ala nafsiha bilisanil hal. Khitaban lirraghibina fiha, ihdaruni fa inni fitnatun wa khudhu minni zadal akhirah wamtasilu amrallahi lakum fi tarkikum iyaya wa'tabiru biman madha min qablikum minaz zahidina fiyya wal mutamatti'ina bi wanzuru fi siyarihim wa kaifa dhahabu wanqalabu ila al-akhirah az-zahiduna minhum bina'imin la yanqadi wa ahlul hirsi bihasrati la tanqati'. Subhanallah. Kata Haddad, qala radhiyallahu anhu, dunia menyeru atas dirinya sendiri dengan bahasa hal. Umumnya dunia ni hari-hari menyeru ke atas diri dia sendiri, iaitu keadaan dan tingkah lakunya, menyapa kepada orang yang halobakan apa yang ada pada dirinya. Dunia sendiri pesan kepada kita, jangan haloba dengan diriku. Sebab dunia ni adalah makhluk, dunia ni diciptakan oleh Allah, diri dia pun tahu dia ni dunia. Manusia akan haloba dengan dia. Bukan dunia ni menghalobakan manusia untuk ngambil dia. Zat dunia ni sedih apabila orang ni haloba dengan dia. Dunia ni makhluk, saya ulang kan, dunia ni makhluk ciptaan Allah. Dan dunia sini sedih kalau orang haloba dengan dia. Sebab dia hamba Allah.
Kan? Dia kata, hati-hatilah kepadaku, sesungguhnya aku ini hanya ujian buatmu, dan jadikan aku sebagai bekalan akhiratmu. Tapi bekalan akhirat perlu dunia, bukan tak perlu dunia. Maka dunia nasihat, hati-hati dengan aku, gunakan aku sebagai bekalan akhiratmu. Laksanakanlah perintah Allah untuk kebaikanmu, iaitu dengan meninggalkanku. Laksanakan perintah Allah untuk kebaikanmu, iaitu dengan meninggalkanku. Ada perkara tuan-tuan kita perlu tinggalkan terus, ada perkara kita perlu tinggalkan sementara untuk dunia ni. Ambillah iktibar daripada kaum-kaum sebelummu, dari orang-orang yang zuhud daripadaku. Dunia pesan kat kita, ambil pengajaran daripada kaum-kaum sebelum kita yang sentiasa zuhud dengan dunia. Pengajaran daripada mereka, dan juga ambil pengajaran daripada orang-orang yang bersenang-senang denganku. Maka perhatikanlah bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka pergi dan kembali kepada akhirat. Orang-orang yang zuhud daripada mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak putus-putus di akhirat, manakala orang yang tamak kepada diriku, iaitu dunia, telah menghadapi penyesalan yang tak berkesudahan. Subhanallah, dunia pun memberi nasihat kepada kita, tuan-tuan. Dan dunia suruh kita ni ambil pengajaran daripada kaum-kaum yang dah lepas. Kan? Pemerintahan yang dah lepas, kezaliman yang telah lepas, ambil pengajaran. Kaum-kaum nabi-nabi demikian, kan? Hatta kita sendiri pun tengok, kita cuba buat lebih baik daripada sebelum ni. Yang baik sebelum ni kita ambil tanpa dengan hasad dengki kita. Kan? Walaupun dia abang kita dapat buat kebaikan, kita ambil. Kalau daripada abang aku takkan ambil langsung kebaikan. Ataupun daripada adik aku takkan ambil kebaikan dia. Jangan ada perasaan hasad dengki pada siapa-siapa pun. Apa yang baik kita ambil. Apabila kita tidak ambil yang baik, umumnya daripada zat yang seseorang, seolah-olah kita menafikan semua kebaikan yang ada atas muka bumi ini. Kan? Dengan orang tu kita tak nak ambil kebaikan, walaupun dia ada kebaikan, tak nak. Ambil kebaikan daripada semua kebaikan, tinggalkan keburukan daripada semua keburukan. Walaupun keburukan pada diri kita sendiri, walaupun keburukan pada diri kita sendiri. Perhatikanlah bagaimana perjalanan hidup mereka. Tengok orang yang zuhud, umum maksud zuhud dunia ni adalah tidak cintakan dunia. Keluarkan cinta dunia di dalam hati. Guna seperti adanya yang Allah Ta'ala amanahkan, kenderaan yang Allah Ta'ala amanahkan, baik-baik kita guna seadanya. Tapi jangan sampai dia mengisi ruang hati kita. Inilah kecintaan segala-gala kita ni, kecintaan pada kenderaan, kecintaan kepada rumah, kecintaan kepada pasangan, kecintaan kepada anak cucu. Ini bukan kecintaan saya yang utama. Dia rasa juga, Ustaz, hari-hari kita bersihkan. Satu hari nanti perkara yang aku cintakan ni akan tinggalkan aku. Untuk aku tunjukkan bukti bahawa aku ni betul-betul sayangkan perkara yang aku sayang ni kerana Allah, maka aku perlu menggunakan dia kepada Allah, kerana Allah. Bukan tak ada. Bawalah kenderaan ke tempat yang betul, tempat yang baik, disediakan orang yang kita sayang kepada agama. Ni isteri Imam Syafi'i pernah bertanya, abang macam mana maksud kecintaan abang kepada Allah dan Rasul, sedangkan dalam hati ada kecintaan kepada isteri, anak, harta. Macam mana tak? Ketika muzakarahnya, kefahaman macam mana cinta tu terhadap makhluk-makhluk selain pada Allah dan Rasul. Kan? Kita pun macam tu kadang-kadang. Maka kata Imam Syafi'i, tetap kecintaan yang tulus hanya kepada Allah dan Rasul. Cuma selain daripada tu adalah siapa-siapa yang ada kaitan kepada Allah dan Rasul, maka cintaku bersama dengan dia. Kalau tak ada. Bukan cinta sebab dia isteri, bukan cinta sebab dia harta, bukan cinta sebab dia kenderaan, bukan cinta sebab dia rumah, bukan. Kerana dia ni ada kaitan dengan kecintaan Allah dan Rasul, barulah kecintaan aku bersama dengan dia. Satu orang isteri yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, padanya kecintaan Allah, maka pada isteriku ada kecintaan aku. Kenderaan ini bawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada keburukan, maka jatuh cinta pada kenderaan ini. Kerana dia ada kaitan membawa kepada akhirat. Kita faham. Jadi sebenarnya dalam hati tidak ada boleh cinta dunia, kecuali ia ada terkait dengan Allah dan Rasul, kebaikan. Dan kita pun kadang tak faham nak bahagi-bahagikan cinta ni kan. Tapi macam itulah umumnya. Kan? Telefon, buku apa semua ada kaitan membawa
dengan perkara tu ada membawa kepada kecintaan Allah dan Rasul, maka kita perlu mencintai dia. Macam para sahabat, dia dicintai oleh Nabi, kita mencintai para sahabat. Umum yang paling utama kerana Nabi mencintai para sahabat. Bukan sahabat tu nama sekian sedar, bukan akhlak dia, bukan muka dia cantik, dia kaya, kita cinta pada tak. Namanya dia terkait dengan orang yang Nabi cinta dah. Lepas tu sahabat faham benda ni kan. Bila mana satu orang sahabat yang muka tak ada rupa, gelap, dia jumpa pada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin berkahwin. Kami kata kahwinlah, cuma saya tak ada orang yang nak kahwin dengan saya. Saya ni orang sederhana, orang susah, wajah tak ada, maksudnya tak handsome, tak kacak. Maka Nabi kata, pergi jumpa dekat ujung kampung tu fulan, cakap Rasulullah bagi salam dan Rasulullah minangkan anak dia untuk kamu. Pergi jumpa. Kita tengok kisah ni tuan-tuan. Bahawa sahabat ni dia tak ambil dah yang lain. Sampai ke sana, bila bagi salam, dia bergembira ayah dia. Lepas tu bagi tu Rasulullah hantar pesan, dia dah 50-50 dah. Sebab tengok siapa yang datang tu kan. Sehingga dia buat keputusan seolah-olah tak terima. Yang kata kami bincang dulu dan sebagainya. Maka dia pulang. Seorang ayah telah bincang dengan anak dia, ya wahai ayah, tak perlu dah sepatutnya ada perbincangan. Kalau daripada Rasulullah, terus terima sahaja. Ini tengok tuan-tuan, bukan tengok nah itu utusan Rasul, patutnya terima je. Tak ada rupa, tak ada apa dah. Mereka pun diuji juga sebagai manusia biasa seperti kita, tapi mereka telah selamat ujian ni, telah berjaya pun. Maka tadi lelaki tadi itu, ayah tu tadi segera kembali mencari orang tadi tu, sehinggalah dia, ayah ni berjumpa Rasulullah dengan pemuda tadi. Sudah kali ni, ya Rasulullah, saya minta maaf, sekarang saya terima untuk dia jadi menantu saya. Kalau zaman kita ni apa pula tuan-tuan kan, dia bukan utusan Rasulullah. Nabi beritahu mudah saja, kalau kalian tengok solatnya bagus, agamanya bagus, segera nikahkan dah. Sebenarnya kalau kita tenang tak apa. Kalau kita fikir panjang sikit tuan-tuan, kalaulah berlaku lepas tu apa-apa pun, hujan, musibah dan sebagainya, kan masih boleh berpisah dengan baik. Cuma ini kadang kita kata, kalau sekali jangan, kalau boleh jangan pisah terus. Orang lain pun berpisah juga. Kenapa? Kadang-kadang saat itu, saya perasan, kadang-kadang saat itu perlu perkahwinan itu dilangsungkan segera. Apa pula keadaan? Kadang-kadang lepas masing-masing dah kahwin, baru dia tahu tinggi langit rendah ni. Biasa macam itulah anak muda sekarang ni kan. Yang tak nak kahwin, kita paksa kahwin. Bukan zaman dulu je paksa kahwin, sekarang paksa kahwin. Bukan orang kampung je, artis pun paksa kahwin. Ajib. Perhati kat sini lah tu, planet Pluto sana. Macam tu keadaan. Untuk kebaikan. Dah lepas tu nanti dia lalu lah, baru dia tahu macam mana baik tinggi rendah langit ni. Dah hanya melakukan Allah Subhanahu Taala. Terus Nabi kata, kalau macam tu tak apa. Nabi kata, bahaya kalau Rasulullah ni murka, tapi macam mana seorang anak yang memahamkan ayah dia pula. Ini daripada utusan Rasulullah, mesti perlu diterima, wajib saya redha, siapa-siapa pun, tanpa melihat daripada jasad dia. Inilah maksudnya tuan-tuan, kecintaan yang betul, ketaatan yang betul, kerana dia ada terkait dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau umum sekarang kita tahu agama okey, kerja tak berapa nak ada, tapi saya insya-Allah pakcik, saya berusaha atas kemampuan saya. Ini lebih baik kita terima daripada tak jaga agama. Tak apalah, nanti kita dah kahwin, kita suruh dia solat dan sebagainya, pasti dah dia tak solat, Allah terima juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Memang Allah Ta'ala uji macam tu kan. Bukan senang tak malah nak dapat yang betul, yang semua. Bukan senang. Kalau dapat, alhamdulillah kan. Masya Allah, dia mulakan Allah SWT kan. Maka dia mulakan Allah SWT tadi tu, yang ada terkait dengan cinta Allah dan Rasul, maka itulah ketaatan, letaknya cinta kita. Maka perhatikanlah perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka pergi dan tadi habiskan kisah tadi. Maka setuju untuk bernikah. Maka orang sahabat ni telah berbincang bahawa orang ni tak ada, dia kata, Rasulullah, saya boleh nikah, dia dah setuju, tapi saya tak ada keperluan untuk nikah. Dan riwayat Nabi kata, pergi jumpa Sayyidina Osman dengan satu orang sahabat, saya lupa. Dua sahabat ni minta keperluan nikah kamu dengan dia. Dia pun telah jumpa dua sahabat ni, sahabat tu telah bagi harta yang banyak untuk dia buat persiapan nikah. Jadi kalau saya sangat faham tuan-tuan, sampai dah masa anak kita ni perlu bernikah, kalau kita ada kemampuan, kita sediakan semua bahan-bahan dia. Ustaz, berlemak lah anak-anak kita ni.
pandang perkataan saya ini dengan pandangan agama. Kalaulah dia tu tak bernikah maka lebih mudarat, maka lebih baik dia nikah. Kalau dia nikah tak mudarat, jadi jangan nikah kan. Maksudnya tak, kalau nikah lebih banyak mudarat, tak perlu nikah. Tapi kita kena nikahkan supaya kurang mudarat, nikah dulu. Kan. Sebab saya pun sekarang ni kan rajin carikan yang lelaki, carikan yang perempuannya, yang perempuan carikan yang lelakinya. Bukannya lelaki je nak kahwin tuan-tuan, perempuan pun nak kahwin, khususnya yang agama ni. Tapi mak ayah tak bagi kahwin. Kan? Kita tahu kan perasaan macam nak kahwin kan. Lelaki kita faham, perempuan pun ada perasaan nak kahwin, tapi mak ayah tak bagi kahwin. Susah, bahaya tak tuan-tuan? Bahaya macam tu, sangat-sangat bahaya kan. Okay. Saya pun, kita pun faham, ingatkan lelaki je nak kahwin kan. Orang perempuan pun nak kahwin, tapi macam kenapa mak ayah dia tak bagi kahwin? Pening kita. Dia perlu kahwin, mak ayah tak bagi kahwin, itu yang payah tu. Kalau dia tak kahwin, bahaya. Sebagai ibu ayah kita kena tengoklah benda ni. Imam Syafi'i bagi tahu, aku dah nampak dah tanda-tanda anak aku perlu kahwin, maka aku segera kahwinkan anak aku. Ni Imam Syafi'i. Dia memerlukan Allah SWT tadi. Lepas tu ketika dia dah diberi harta, sahabat yang lain nampak pula, dia ni ahli ibadah. Kalau dia sibuk buat persiapan kahwin, nanti dia tak fokus pada ibadah dia. Biarlah kita yang belikan barang-barang nikah dia. Wahai fulan, boleh tak saya belikan barang nikah kau? Boleh, ambil harta tolong belikan. Dia memang tak nak sibuk dengan dunia ni. Kahwin pun sebab amalan, dah sampai masa perlu bernikah. Tapi baru sahaja dia nak serahkan harta tu, mendengar panggilan peperangan. Perang, persiapan untuk perang, segera harta yang sama, beli kuda, beli semua alatan perang, berperang dengan tutup muka. Dengan begitu dahsyat lagi sekali dia telah membunuh ramai orang dan akhirnya mati syahid. Sehingga Nabi kata, siapa tu? Berani betul, hebat betul. Bila dibuka adalah pengantin, bakal pengantin tadi. Maka Nabi beritahu pada ahli keluarga tadi tu, tak apa, sekarang kamu bolehlah cari dengan orang lain, tapi ketahuilah bahawa pemuda tadi tu telah bersenang-senang di dalam rahmat dan syurga Allah SWT. Hampir-hampir satu orang ayah menafikan, tidak menolak daripada ahli syurga. Subhanallah kan. Utusan pun betul pula. Kan, kalau kita kata daripada utusan yang betul, kita terima je lah. Tak, utusan yang betul tu mesti kenderaan yang betul, rumah yang betul. Kalau macam tu kita punya tapisan, bismillah lah. Orang yang zuhud daripada mereka mendapat kenikmatan yang tidak putus-putus di akhirat, manakala orang yang tamak pada diriku iaitu dunia telah menghadapi penyesalan yang tak berkesudahan. Syarahan, dunia adalah ujian dan fitnah buat manusia. Ia boleh menjerumuskan mereka ke lembah kebinasaan. Ia diibaratkan seperti makanan yang dilihat sangat lazat, tetapi rupanya adalah racun yang membunuh. Beruntung sesiapa yang mahu mengambil iktibar dengan keadaan dunia ini melalui kaum-kaum yang terdahulu. Orang-orang yang berjaya di akhirat kelak adalah yang tidak meletakkan dunia di dalam hati mereka dan menjadikannya sebagai pahala serta bekalan akhirat. Dan orang-orang yang rugi dan tidak putus-putus menyesal adalah mereka yang tenggelam dan hanyut dalam kenikmatan dunia. Azza wallahu alam. Boleh insya-Allah tuan-tuan faham dah, saya ulang-ulang je. Tapi itulah, bila kita ulang-ulangkan benda ni, kecintaan kita, setiap hati kita ni ada kecenderungan hati. Salah apa pun kan, pertanian, perladangan, penternakan, pembinaan, kan, ada cenderungnya dengan besi, ada cenderungnya dengan emas, ada cenderung dengan timah, kan. 5 cincin pakai. Kecenderungan dia pada tu lah. Saya tengok je. Tanyalah ni kaki pukul ke? Bukan kaki pukul. Okey lah. 5 cincin. Kecenderungan dia kan pada timah tu. Bukan batu je, dengan timah sekali. Kata ni perak ni sekian, Ustaz. Ni batunya sekian. Kecenderungan dia, tak apalah. Tapi jangan memasukkan dalam kecintaan hati. Cincin ni dari riwayat kata boleh pakai 3 je, boleh banyak. Itu pun dekat 4 jari ni. 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3. Pakai 2 sekali pun sebagai ulama kata makruh. Selain daripada tu tak dibenarkan. Perempuan bolehlah pakai mana-mana jari. Nak pakai jari kaki pun tak apa. Pokoknya dimulakan Allah SWT kan. Dalam perkara yang kita suka pun kita kena tahu fiqh dia kan. Jadi setiap kita apa tuan-tuan, saya nak beritahu, ada kecenderungan dalam kecintaan pada hati.
Ada orang kecintaan dia pada sekian, sekian, sekian. Yang ni kita nak jernihkan, bersihkan, tapiskan. Nafikan, 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 sehingga tidak ada cinta selain daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk hikmah yang ke-82. Qala radhiyallahu anhu al-kamalu arba'atu ajza' al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala wal 'amalu bil 'ilmi wa huwa al-qiyamu bi amrillah wal ikhlasu fil 'ilmi wal 'amal wa huwa tasfiyatu ma lillah wal bara'atu minal hawli wal quwwati wa huwa al-i'timadu 'ala Allah faman 'arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fa huwa al-insanul murtada al-waliyu lillahil mujtaba. Kata Imam Haddad, tuan-tuan, kesempurnaan itu ada 4 bahagian. Kesempurnaan hamba Allah ni di 4 bahagian. Tuan boleh tulis, boleh baca balik nanti insya-Allah. Pertama apa dia? Ilmu. Pertama ilmu, pengetahuan. Dengan ilmu itu dapat diketahui hak Allah. Pertama sekali kesempurnaan hamba Allah ni, dia mengetahui apakah hak-hak Allah yang perlu kita tunaikan. Hak isteri kita tahu, kita tunaikan. Hak pasangan, hak kenderaan, hak minyak hitam kan, sampai masa 5,000, 10,000. Kalau tuan-tuan jalan juga sampai kering, nanti tuan-tuan, saya tahulah berapa pula harga nak overhaul. Walaupun motor kan. Saya pernah pakai tuan-tuan, motor sampai habis minyak hitam dia. Tukar semua 300-400 juga. Kan? Jadi tentulah dia ada had dia. Ilmu pertama, ilmu, dengan ilmu itu dapat diketahui hak Allah. Kedua, mengamalkan ilmu, iaitu melaksanakan perintah Allah. Tahu tapi tak beramal, tak sempurna lah. Ketiga, ikhlas dalam mencari ilmu dan beramal, tapi tak ada syarat ketiga, juga sia-sia. Tahu dan beramal tapi tak ikhlas, sia-sia juga. Ikhlas ni, al-ikhlas sirrun min asrar, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Tuan-tuan, hatta para malaikat pun tak tahu kita ikhlas ke tak ikhlas. Oh, ni sangat-sangat susah, sangat-sangat mujahadah. Cuma kita perlu mendakwakan, dimuzakarahkan sehingga ikhlas tu datang. Berpaksa-paksa melakukan amal supaya ikhlas datang. Kalau tak ada ikhlas ni dalam mencari ilmu dan beramal, iaitu membersihkan hati dari menyekutukan Allah, habis jadi debu juga. Dan yang keempat, lagi tinggi sikit, membebaskan diri daripada merasa mempunyai sebarang daya dan upaya. Itu hari-hari kita kena cakap la haula wala quwata tu. Tidak ada daya untuk melakukan mana-mana amal. Dah buat ke belum buat ke? Ya Allah, malam ni saya nak tahajud. Saya tidak ada daya untuk laksanakan tahajud melainkan dengan bantuan Kau je, ya Allah. Alhamdulillah, Allah bagi taufik bangun tahajud, kita buat. Habis buat, ya Allah, saya tidak ada daya untuk buat melainkan Kau bantu je, ya Allah. Tu amal. Mentuju juga upaya, ya Allah, saya nak tinggal, ya Allah. Saya tak ada upaya untuk tinggalkan kemungkaran ni, tinggalkan perkara makruh ni, tinggalkan perkara haram ni. Kalau Kau bantu saya, pasti saya boleh tinggalkan. Barulah saya mendapat upaya untuk meninggalkan kemungkaran ni. Minta pada Allah, Allah Ta'ala bantu. Lepas Allah Ta'ala bantu, dah tinggal pula amalan maksiat tu. Ya Allah, saya tidak ada upaya untuk kekal istiqamah meninggalkan maksiat ni, melainkan dengan Kau bantu saja, Allah. Kalau tak, bila-bila masa lagi saya boleh buat. Termasuk apa, tuan-tuan? Termasuk membenci satu amalan buruk pada orang lain. Sebenarnya kita tak boleh benci, ya, amalan tu perlu kita benci. Yang kita tak boleh benci adalah pada orang yang melakukan amal buruk. Yang kena benci apa? Yang kena benci adalah amalan buruk tu, bukan orang yang melakukan amalan buruk tu. Dari riwayat itu, kalau kita membenci kepada orang yang melakukan amal buruk tu, wal iyazubillah, Allah Ta'ala akan uji keburukan itu dalam kehidupan kita sebelum kita mati. Dahlah asalnya kita tak ada amal buruk tu, tapi kita benci dengan keburukan amal tu pada diri orang tu. Orang tu yang kita benci, wal iyazubillah, Allah Ta'ala akan uji kita kemungkaran itu sebelum kita mati. Aduh, padahal tak buat kemungkaran tu, tak pernah buat pun. Jadi kita kena faham, benci itu adalah keburukan tu. Keburukan tu tertinggal, kita boleh salam, peluk, duduk makan sama-sama lagi. Ini tak, dah bertaubat pun. Aku dengan dia memang sekali-kali takkan percaya dah, walhal dia dah bertaubat dah. Kan? Kita masih lagi sangka buruk dengan orang tu. Wal iyazubillah, takut-takut Allah Ta'ala uji kita dengan perkara yang kita katakan tu.
Saya ulang balik, pertama ilmu, kerana dengan ilmu mengetahui hak Allah. Kedua, mengamalkan ilmu, iaitu melaksanakan perintah Allah. Tahu kena buatlah. Ketiga, kena ikhlas, iaitu membersihkan hati dari menyentuhkan Allah. Dan yang keempat, membebaskan diri daripada merasa mempunyai sebarang daya dan upaya, iaitu dengan bergantung hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang mengetahui hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah, memurnikan hati hanya kepada Allah dan bergantung bulat-bulat kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah manusia yang diredai Allah dan dia adalah kekasihnya yang terpilih. Kan? Tidaklah maksud kekasih Allah tu mesti orang yang zuhud saja, orang miskin ke orang sederhana, tak. Orang yang kaya pun boleh jadi wali Allah juga. Imam Abu Hanifah ni imam mazhab yang kaya, Imam Malik imam mazhab yang kaya, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad je imam mazhab yang hidup sederhana. Dua imam mazhab yang awal tu kaya raya, dua imam mazhab yang terakhir tu adalah sederhana bahkan miskin. Khulafa ar-Rasyidin ada yang kaya, ada yang miskin. Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Osman kaya, Sayyidina Ali miskin. Dia hidup dalam keadaan sederhana. Dia dah jadi Amirul Mukminin pun sama je macam dia jadi orang biasa juga. Tinggi. Dia sengaja menghidup dalam keadaan suasana macam tu. Kan? Dinding tak tukar, apa tak tukar. Tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan kan. Kalau kita tengok siapa-siapa salafus soleh di zaman kita pun jadi pemerintahan di atas pun, kalau dia tak tukar, tak tukar. Kan? Kalau kita tengok Mursi dulu, sampai dia jadi Perdana Menteri menyewa rumah lagi. Maksudnya kalau saya lah naik jadi sekejap terus beli 5-10 banglo. Maksudnya bukanlah maksudnya mesti di atas kaya. Dan boleh kaya tak ada masalah, tapi hidup menjadi hamba Allah. Kan? Kalau kita tukar pun tak ada masalah, tukar dinding, tukar kapit rumah, tak ada masalah pun. Yang masalahnya apabila tak betul-betul menjadi hamba Allah yang sempurna. Mak Ahmad ni, Imam Abu Hanifah ni kaya sehingga orang kata macam mana seluruh para alim ulama mengatakan dia ni wali Allah. Semua dah belajar masing-masing dengan guru masing-masing. Habis belajar, semua guru kata pergi jumpa Imam Abu Hanifah. Bila masing-masing daripada pelosok dunia datang, tengok imamnya kaya raya, gurunya belajar tawaduk rendah. Macam mana nak belajar dengan guru yang semua orang kata, guru-guru mereka kata ini guru para wali? Mereka pun pening. Maksudnya boleh kalau Allah Ta'ala takdirkan hidup dalam keadaan senang dan sebagainya, tapi macam mana keadaannya. Dan riwayat begitu, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ni ada satu bilik. Itulah rumah bilik yang dijadikan rumah dia. Dalam keadaan bilik tu paling sederhana daripada seluruh harta-harta yang dia ada. Bukanlah tak boleh bilik kita ada aircon, tak boleh. Tak pasal aircon pun salahnya. Kan bersesuaianlah dengan kekayaan kita tu. Tapi dalam kekayaan Imam Abu Hanifah tu, dia punya kawasan tempat dia dengan keluarga itu yang paling sederhana daripada seluruh penempatan-penempatan yang dia ada tu. Itulah maksudnya apa? Maksudnya itulah kezuhudan yang dia cuba latih daripada harta dia yang begitu kaya tu. Tapi kalau kita nak tilam sedap semua tu, boleh juga, tak salah tuan-tuan. Cuma keluarkan je kecintaan pada perkara tu. Itu je. Kan? Imam Malik, Imam Syafi'i itu berguru ketika Imam Malik tu dalam keadaan sederhana kan. Rumah biasa. Ketika Imam Malik dah macam-macam, Imam Syafi'i datang ziarah, ya Allah Tuan Guru. Kan dulu yang diajar zuhud, tawaduk apa semua ni kan. Sederhana lah pokoknya. Dah tengok rumah Tuan Gurunya dah litlap dah. Sedih Imam Syafi'i kan. Tapi bila masuk dalam bilik dia macam dulu. Bilik yang dulu tu macam dulu. Lain semua cantik tak apalah. Nak bagi tahu ketika kita diuji mencentuh pun keadaan, kita pun nak kikis juga. Kita punya hati ni tidak ada cinta pada benda tu. Tapi kalau seluar daripada bilik-bilik tu cantiklah kan. Tu cantik-cantik yang tempat asal dulu dia ngaji tu. Tak berubah. Untuk jaga hati dia, bila rasa macam-macam masuk dalam bilik ni. Jadi tanya macam mana wahai Tuan Guru yang keadaan ni berlaku? Aku cuba tolak, tapi dunia telah masuk dalam rumah. Tapi jangan sampai dunia, dan aku telah berusaha supaya dia tak masuk kat sini. Boleh tuan-tuan? Kena bagi tuan-tuan sejuta. Tak nak ni campak datang balik, ambil terus. Contohlah. Tapi kalau dapat terus masuk poket tu cerita lain lagi. Bagi sejuta ni, dia tak tolak lagi. Masuk poket lain lagi. Maka yang mulakan Allah SWT tu saya beritahu kan, bahkan orang yang kaya ataupun ni lakukan kebaikan jauh lagi mengatasi daripada kadang-kadang amal-amalan orang yang sederhana ni kan. Contoh apa, satu orang ada 1 juta, satu ada 10,000, ada 1,000,
dia infakkan 100. Orang miskin ni dia ada 100, infakkan RM1 sama pahala dia. Tapi kalau diinfakkan 200, pahalanya lebih besar daripada orang yang infak RM1. Kalau dia orang ni infak RM2, yang diinfak 200 sama pahala dia. Dia tambah halal lagi 300. Barulah dia menang dengan yang sikit ni. Jadi bukan dia nak menang tengok orang, dia tengok apa yang semujahadah ni yang dia boleh buat. Kan? Macam zakat kan. Orang bayar zakat 100,000, yang dia ada berapa? Kan? Nak keluar 1,000 bayar zakat tu, kalau dengan ikhlas. Kalau orang kaya yang tak jaga iman tu kan, kalau boleh alang-alang bayar zakat ni, kalau boleh ada nama sikit lah. Macam-macam lah nak belajar ikhlas tu, bukan senang. Kan? Kalau tak payah lalu yang tempat-tempat macam ni lah, tak official, lalu tempat-tempat official sikit biar tak kisahlah. Pertama, yang tak bayar zakat pun ramai. Ulama bagi tahu sebenarnya umat Islam yang tak menjaga zakat ni begitu banyak. Dan lah kalaulah umat Islam ni menjaga bayar zakat ni tak lalu pusat zakat pun, dia ada kesan-kesan yang betul sebagaimana berlaku pada salafus soleh. Mereka bukan semua lalu dari pusat-pusat ni pun. Tapi kalau masing-masing buat, tunaikan, akan ada kesan-kesan yang betul. Maka kesan-kesan tu kadang-kadang belum didapati kerana jumlah yang menunaikan perintah Allah iaitu zakat ni tidak sesempurnanya. Kan? Cerita panjang pula nanti kan tersentuh benda lain. Dah habis dah. Azan dulu. Cukup lah tu. Syarahan nanti kita bacakan datang. Semoga ada manfaatnya perbicaraan kita. Dan kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.